Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi impian setiap umat Islam untuk menunaikan haji dengan mabrur. Seiring dengan itu, setiap inci pelaksananya perlu dijayakan dengan sempurna mengikut rukun yang ditetapkan. Lembaga Tabung Haji adalah badan yang bertindak yang menunaikan hasrat setiap umat Islam di negara ini yang patuh syariah. Dan merujuk kepada data yang dikeluarkan, sehingga kini terdapat sekitar 9 juta pendeposit yang telah dan akan menunaikan haji. Merentasi 6 dekad ataupun 60 tahun, Masya Allah, penubuhan tabung haji, lembaga tabung haji ini kekal utuh menjalankan operasinya. Pelbagai cabaran perlu difikirkan, antaranya termasuk isu kenaikan kos haji, penyakit berjangkit dan SOP yang sentiasa berubah-ubah yang melibatkan jumlah jemaah haji, fasiliti dan hubungan diplomatik dua negara. Sekitar tempoh 6 bulan je lagi, panggilan haji bakal tiba. Justru 60 minit hari ini akan berkongsi informasi terkini mengenai syarat menunaikan haji bagi tahun 2024 ataupun 1445 Hijrah di samping langkah persediaan awal bakal jemaah. Bersama saya di studio sekarang ini adalah Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman yang merupakan pengarah eksekutif haji Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datang bertemu lagi, alhamdulillah. Dan kalau kata nampak logo tabung haji ni, ada 3 perkara yang paling sinonim kita faham bahawa tabung haji adalah patuh syariah. Setiap sen itu adalah dijamin oleh kerajaan dan paling penting adalah dibayar zakat setiap caruman dalam tabung haji. Tepat sekali apa yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah persiapan awal bagi menunaikan haji. Sebelum tu, Datuk Seri, saya selalu dengarlah pujian-pujian kepada jemaah Malaysia kalau pergi haji sangatlah baik. Apa antara pujian bagi jemaah lain atau pengurusan negara lain terhadap jemaah kita? Alhamdulillah, saya rasa terlebih dahulu saya ucap terima kasih di atas jemputan ke 60 minit ini. Alhamdulillah, saya rasa jemaah haji kita ini mencerminkan juga peradaban kita di Malaysia ini, di mana mereka ini bersopan santun, tidak menimbulkan masalah di sana. Mereka juga hasil daripada kursus-kursus yang dihadiri, mereka bersedia dari segi ilmunya, dari segi bagaimana mereka dapat menangani dan aktiviti-aktiviti harian di sana. Jadi apabila dilihat dan mudah untuk diuruskan, jadi dengan itu saya rasa bukan saja para jemaah haji negara lain, tetapi kerajaan Arab Saudi sendiri juga sentiasa memuji akan jemaah daripada Malaysia. Tahniah jemaah Malaysia, Masya Allah. Yang belum pergi, kita doa daripada awal ni, semoga kita dijemput untuk tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang akan datang lagi, insya-Allah. Jadi Datuk Seri, kita dah 60 tahun tahniah tabung haji dan kita faham bahawasanya banyak sangat anugerah tabung haji terima atas kecemerlangan, pengurusan dan sebagainya. Mungkin Datuk Haji boleh kongsikan apa antara pencapaian tabung haji baru-baru ini? Baik, terima kasih. Saya rasa sebelum kita bercerita tentang pencapaian, elok juga saya nak sentuh sedikit tentang faktor-faktor yang memungkinkan kejayaan tersebut. Silakan Datuk Seri. Satu ialah tabung haji ada satu badan yang khusus untuk menguruskan haji ini, yang ditubuhkan sejak pada tahun 1963 hasil daripada cetusan idea Profesor Diraja Ungku Aziz. Dengan itu adanya model di mana adanya tabung kewangannya dan adanya haji, tabung haji, pengurusan hajinya. Jadi dengan itu model ini sebenarnya tidak ada lagi, sehingga ke hari ini belum ada lagi negara-negara yang mempunyai model ini. Betul. Jadi itulah di antara faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan. Di antaranya juga ialah kedudukan kewangannya kukuh, dan juga sokongan daripada kerajaan dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan yang lain. Dan ini semua telah pun memungkinkan, termasuklah kita juga mengambil kira era digitalisasi sekarang ini. Jadi kita menggunakan teknologi ini dalam pengurusan haji. Jadi ini semua memungkinkan kejayaan. Jadi hasilnya apa dia? Hasilnya ialah alhamdulillah kerajaan Arab Saudi dan juga dunia Islam keseluruhannya juga mengiktirafkan Malaysia dan juga tabung haji sebagai pengendali haji yang terbaik di dunia. Dan ini telah pun dihasilkan juga melalui anugerah yang telah kita terima, iaitu Labaitum pada Januari tahun ini sebagai program bimbingan haji yang terbaik di dunia Islam. Masya Allah, tahniah. Alhamdulillah. Dan kemudian pada bulan 6 Jun yang lalu, kita juga telah pun memenangi anugerah Labaitum sekali lagi
kali ini dalam kategori kepuasan pelanggan yang tertinggi di atas perkhidmatan yang disediakan. Berganda ni. Alhamdulillah. Dan juga saya rasa tabung haji juga telah pun baru-baru ini telah menerima sebagai penerima terbaik track sosial anugerah inovasi sektor awam dengan adanya aplikasi tijari kita. Jadi dan kita seperti yang Talib sebut tadi, hasilnya juga ialah kita ada 9 juta pendeposit yang bersama dengan kita. Mereka menyimpan 89 bilion ringgit dengan kita. Dan kita telah pun berjaya menguruskan hampir 1.5 juta jemaah haji daripada Malaysia sejak penubuhan tabung haji. Jadi alhamdulillah saya rasa hasil daripada kejayaan ini, kita rasa bahawa ini menunjukkan keyakinan dan kepercayaan rakyat dan masyarakat kepada tabung haji, dan kita harus menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin dan akan terus menambah baik dari setahun ke setahun, insya-Allah. Ya betul, tabung haji menjadi satu penanda aras bagi semua negara nak menguruskan jemaah-jemaah yang ramai. Alhamdulillah, dan barokahnya di situ sebagaimana kita nyatakan tadi, tabung haji menguruskan dan mengeluarkan zakat bagi pendeposit untuk urusan tabung haji. Tahniah, masya-Allah. Barokahnya ya, itu paling penting juga. Dan kita faham bahawa walaupun urusan haji ni setahun sekali, Datuk Seri. Ya. Tapi barangkali kata, tabung haji ni buat kerja tahun sekali je ke? Diorang tak tahu belakang tabir ni kan. Nak menguruskan tu, mungkin 6 bulan ni, orang kata awal lagi. Tidak. Sebenarnya Datuk Seri, 6 bulan ni dah waktu terbaik untuk menguruskan jemaah haji. Mungkin boleh kongsikan apa persiapan tabung haji, sebab lepas ni kita nak sentuh apakah persiapan jemaah-jemaah sebenarnya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh mulakan dulu persiapan tabung haji. Terima kasih. Itu juga konsep yang kadang-kadangnya orang salah faham, bahawa tunggu musim haji baru kita nak buat kerja. Oh, tidak. Tidak, sebenarnya persiapan, perancangan yang dibuat ini sepanjang tahun. Dia bermula daripada kapal terbang yang terakhir mendarat daripada musim haji yang lalu. Kita telah pun memulakan perancangan-perancangan kita, termasuklah mengadakan postmortemnya, muzakarah haji peringkat kebangsaannya. Kemudian kita telah pun membuat pemilihan petugas-petugas untuk rombongan perubatan, rombongan kebajikan, dan kita telah pun membuat siri pertama latihan kepada petugas-petugas pada bulan ini. Dan sebenarnya saya pun baru balik daripada Arab Saudi, melalui beberapa perbincangan mesyuarat dengan Kementerian Haji, dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, dalam memastikan persiapan kita akan menjadi lebih mantap dan mengikut kepada peraturan-peraturan yang terkini. Perbincangan di peringkat di Malaysia juga dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan syarikat-syarikat penerbangan, dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk memastikan persiapan daripada awal lagi dapat dibuat dengan baik, dengan mantap. Jadi saya rasa ini termasuklah persiapan dengan jemaah haji kita juga. Kita jemput juga mereka untuk pergi untuk kursus asas haji yang sebanyak 13 siri di 206 masjid yang telah kita adakan sejak pada 27 hari bulan Oktober yang lalu. Sehingga Februari yang akan datang ini, insya-Allah, dan seterusnya diikuti dengan kursus intensif dan juga kursus perdana haji nanti. Jadi ini semua persiapan sepanjang tahun. Bukanlah hanya dalam sebulan dua sebelum haji bermula. Faham. Dan kita faham juga hari ini maklumat semua di hujung jari. Barangkali kita juga nak beri maklumat lebih awal pada jemaah tentang aplikasi-aplikasi. Mungkin yang pergi ni mak ayah. Tapi saya rasa satu keluarga perlu ambil tahu, ambil cakna. Anak-anak dah kena download aplikasi apa yang perlu disimpan untuk mak ayah kita sentiasa dapat maklumat. Mungkin antara aplikasi yang perlu ada dalam telefon bakal jemaah haji ni. Baik. Mulanya sebagai pendeposit tabung haji, mereka perlu ada tijari. Tijari. Ingat satu tijari. Aplikasi tijari ini adalah mudah untuk kita menguruskan dari segi akaun kita, satu. Dan yang kedua, semua sekarang ini, semua dari segi pemakluman daripada tabung haji kepada bakal-bakal haji bahawa mereka telah berjaya terpilih untuk menunaikan haji, dari segi menjawab tawaran menunaikan haji itu, dia setuju nak pergi haji pun melalui tijari ini. Dan seterusnya juga dari segi mereka yang nak buat rayuan-rayuan haji pun melalui tijari. Tak ada nak pergi beratur. Tak payah. Tak payah tulis surat, karang surat panjang lebar 2-3 muka surat, tak payah. Masuk dalam tijari, kita akan rekod dalam sistem kita. Itu satu. Yang kedua, jadi apabila mereka telah pun menjadi para jemaah haji nanti, mereka juga perlu ada satu lagi aplikasi, iaitu TH Hujaj. TH Hujaj ini adalah satu aplikasi di mana
sebarang maklumat berkaitan dengan perjalanan haji mereka dan juga maklumat-maklumat penting semuanya boleh didapati di sana, bukan saja daripada sekarang ini sehinggalah masa mereka berada di tanah suci. Jadi semua maklumat ini amat penting untuk mereka. Baik. Kemudian mereka juga ada satu lagi yang dipanggil sebagai e-bimbingan. E-bimbingan ini adalah satu platform e-learning di mana para jemaah haji kita boleh mengulang kaji dan juga mempelajari dengan lebih mendalam tentang ilmu-ilmu haji melalui daripada e-bimbingan ini. Jadi ini adalah beberapa aplikasi yang harus setiap jemaah haji kita dapat supaya mereka terus mempunyai maklumat yang terkini dan juga ilmunya secukupnya. Ya, ini sangat penting menunaikan haji ni dia bukan ikut-ikutan. Dia perlu dilaksanakan dengan ilmu. Ini antara tugas-tugas utama yang dilaksanakan oleh tabung haji. Sebenarnya kita nak juga fahamkan. Kadang-kadang kita dengar kita duduk sembang-sembang mak ngah cerita lain, maklum cerita lain ni tentang persiapan haji dan apa syarat-syaratnya dan sebagainya. Jadi kita nak dengar sikit daripada orang yang memikul tanggungjawab nak membawa 30,000 lebih jemaah ni. Kita nak fahamkan bahawasanya apakah antara syarat-syarat utama bagi mereka-mereka yang bakal menunaikan haji. Tapi Datuk Seri, kita berehat seketika. Kita bagi Mak Ngah, maklum semua tenang kejap. Lepas tu kita nak minum kopi, kita akan jumpa balik lepas ni insya-Allah. Berehat seketika. Alhamdulillah, syukur kita teruskan dan kita doakan semua yang menonton ni dapat peluang untuk menunaikan haji kalau boleh tahun depan secepat mungkin dan tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah, amin. Dan Datuk Seri, kita kadang dengar macam-macam versi lah yang maklum tadi yang saya katakan tadi kan, bercerita tentang syarat-syaratnya begitu dan begini. Adakah dengan keuangan saja ke atau kesihatan je ke ataupun kedua-duanya sekali? Kita nak tahu daripada mulut Datuk Seri sendiri apakah syarat utama menunaikan haji. Baik, terima kasih Khalid. Terlebih dahulu mereka yang nak pergi haji ni dia kena ada akaun tabung haji lah. Kan? Utama sekali. Dia kena buka lah akaun tabung haji. Macam mana dia nak pergi haji kalau dia tidak ada akaun tabung haji? Baik. Okey, itu satu. Lepas tu dia kena cukupkan sekurang-kurangnya dalam akaun dia RM1,300. Itu barulah dia dibenarkan untuk mendaftar haji. Dia kena daftar haji. Dan kemudian tunggulah giliran untuk mereka nak pergi haji. Baik. Jadi di samping itu mereka perlulah bersiap sedia. Ini satu kadang-kadangnya salah faham di mana mereka yang kata dia dah buka akaun tabung haji, dia tunggu surat tawaran haji tak sampai. Kenapa tak sampai-sampai? Kerana dia tidak daftar haji. Jadi dia kena cukupkan wang RM1,300 baru dan dia boleh daftar haji. Daftar haji baru dia tunggu giliran. Itu yang penting yang mungkin kadang-kadangnya tidak difahami dengan baik oleh masyarakat. Datuk Seri, minta maaf macam mana? Bolehkah kita bagi tahu bahawasanya bagi nak memahamkan audiens kita dalam bahasa yang sangat ringkas, RM1,300 tu macam seolah kita booking lah, kita bersedia. Adakah begitu? Ya, itu dikira sebagai bayaran pendaftaran haji lah. Sebagai pendaftaran haji dan diambil kira RM1,300 itu sebagai sebahagian daripada bayaran haji nanti. Jadi kena maklum Mak Ngah kena periksa dulu dah sedia belum, dah ada akaun belum kan? Jangan ada akaun saja tapi tak daftar pun tak jadi juga. Betul. Kena daftar. Silakan Datuk Seri. Lagi syarat seterusnya? Ini syarat-syarat yang biasa, syarat-syarat wajib haji kenalah orang Islam, baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan. Di sinilah berkemampuan atau istita'ah yang kita sebutkan di sini. Saya nak tekankan sikit. Dari segi istita'ah ini perlu difahami dengan lebih baik. Beberapa siri muzakarah haji peringkat kebangsaan pun telah memperhalusi apa yang dimaksudkan dengan istita'ah ini. Jadi kita boleh bahagikan secara ringkasnya kepada 5K. K, satu, kesihatan yang baik. Kedua, kewangan untuk membiayai sendiri perjalanan haji mereka. Yang ketiga, kenderaan pergi dan balik. Yang keempat, keselamatan dalam perjalanan. Yang kelima, kebenaran, iaitu dari segi gilirannya, dari segi kotanya, dari segi visanya. Jadi 5K ini perlulah ada, dilengkapi, disempurnakan sebelum jatuh fardu untuk pergi haji. Jadi yang penting kadang-kadangnya orang kata
dah ada cukup duit, dah boleh pergi. Tak semestinya begitu. Bagaimana pula dengan persiapan-persiapan yang lain, kesihatannya, dari segi keselamatan perjalanan dan sebagainya. Jadi okey, dari segi kenderaan, dari segi keselamatan tu insya-Allah di bawah tanggungjawab tabung haji untuk memastikannya. Baik, Tetapi dari segi giliran, kota, itu pun perlu mereka menunggu giliran mereka untuk pergi haji. Kalau jadi macam COVID yang 2 tahun tidak ada haji, itu tidak dibenarkan pergi, jadi tidak sempurna lagi istitaah mereka. Faham. Yang ingin saya tekankan dua ni lah, kewangan, kena cukup kewangan. Ya. Kalau boleh biayai sendiri kewangan itu. Itu yang penting. Bukan bergantung kepada bantuan-bantuan kewangan daripada yang lain. Yang satu lagi ialah kesihatan. Kesihatan juga penting kerana kita nak melaksanakan haji ini pelbagai aktiviti-aktiviti yang memerlukan kepada kesihatan dan tubuh badan yang sihat, insya-Allah. Ya, faham. Jadi selalu sangat saya dengar nasihat-nasihat mereka yang dah pernah pergi haji, dia berpesan bahawasanya haji ni adalah ibadah yang memerlukan pergerakan fizikal. Faham betul kalau kata orang kata wheelchair ni apa semua boleh juga menunaikan, tapi dia memudahkan kalau kata sihat tubuh badan sebagainya. Nanti itu kita sentuh tentang persiapan. Bercakap tentang kesihatan ni Datuk Seri, kita juga nak faham bahawasanya kita tengok COVID ni seolah-olah dimuncul kembali. Kita pun dah risau dah kan. Walaupun kita dah faham kita hidup bersama COVID ni, apakah syarat-syarat terkini berkaitan dengan vaksin ke, dengan COVID yang berkaitan dengannya? Baik, memang kita semua faham bahawa sekarang ni penularan COVID mula meningkat, Mula muncul kembali. Dan walaupun kalau kita lihat sehingga kini tiada lagi sebarang pengumuman yang dibuat oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ataupun Kementerian Kesihatan Arab Saudi berkenaan dengan syarat-syarat kesihatan dari segi vaksin dan sebagainya, vaksin COVID untuk jemaah haji. Belum ada, tidak ada pengumuman lagi. Baik. Yang ketiganya kita tengok pula dari segi keadaan jemaah umrah yang sekarang ni sedang pergi balik haji ni, pergi balik tanah umrah. Mereka pun tidak dikenakan sebarang pemeriksaan syarat tertentu dari segi vaksin COVID dan sebagainya. Jadi setakat ni okey semua. Jadi walau bagaimanapun tentunya sebelum pergi ke tanah suci, mereka lah haruslah mengadakan pemeriksaan. Itu tanggungjawab peribadi. Peribadi. Kalau dah tak sihat tu, especially kalau COVID ni, kenalah mengelakkan daripada membuat perjalanan pada hari tersebutlah, sehinggalah sihat semula. Jadi ini perlulah atas tanggungjawab sendiri. Walaupun dari segi vaksin ini, selain yang COVID ni, ialah vaksin yang wajib. Ini semua negara yang nak pergi haji ni wajib mengambil vaksin meningokokal, iaitu untuk penyakit meningitis. Itu wajib. Itu boleh dibuat selepas kita membuat pemeriksaan kesihatan, lulus pemeriksaan kesihatan, kita boleh buat vaksin untuk meningitis ini, dan boleh dibuat sama ada dengan klinik-klinik kerajaan secara percuma sebagai jemaah haji ataupun klinik-klinik swasta yang dibiayai sendirilah oleh para jemaah haji. Maklum, jelas. Itu yang vaksin yang pertama. Kemudian ada lagi 2 jenis vaksin yang amat digalakkan, iaitu vaksin pneumokokal dan juga influenza, untuk pneumonia dan untuk influenza. Ini 2 juga yang saya rasa penyakit yang berbahaya juga, dan selalunya berlaku juga di tanah suci apabila orang begitu ramai, mudah untuk dia berjangkit. Jadi kita harus juga amat digalakkan untuk mengambil juga suntikan ini, pneumokokal dan juga dengan influenza dengan biaya sendirilah. Tapi yang penting untuk diri sendiri. Kalau kita tengok pada tahun lepas sekalipun, ada juga kes-kes mereka yang tidak mengambil vaksin pneumonia ini dijangkiti dengan pneumonia. Ada yang dalam keadaan yang teruk, yang kena dibawa ke hospital, dan ada juga yang berlaku sehinggalah sampai ada kematian. Jadi ini semua saya rasa kita harus mengikuti nasihat daripada tabung haji lah, untuk mengambil vaksin-vaksin yang telah pun ditetapkan. Yang digariskan. Sebab benda ni kita pun faham, ya, kita boleh tengok selalu visual di kaca televisyen yang disediakan. Kadang-kadang kita nampak di hari Arafah tu mereka sorong katil Datuk Seri dengan gas dan sebagainya kan. Ya faham, ini takdir Allah, tapi kita ni bersedia. Sunatullahnya sebagai manusia kita bersedia. Betul Datuk Seri? Ini garis panduan yang diberikan oleh tabung haji. Dan dapat maklumat lanjut, perlu
ambil maklumat yang sahih daripada website tabung haji sendiri. Dan kita nak fahamkan Datuk Sri, seandainya kita dah ikhtiar lah. Sampai sana takdir Allah kena Covid, na'udzubillah min zalik. Persiapan tabung haji, ialah adakah nak beri tumpuan pada Covid sebab dia kadang ada, kadang tak ada, ataupun dah lupakan terus dah tentang Covid ni? Okey. Alhamdulillah, saya rasa pengalaman yang kita lalui tahun 2020 dan 2021, di mana pada ketika itu tabung haji dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia membincangkan perkara ini begitu mendalam sekali. Kita membuat bengkel, kita membuat senario planning, kita membangunkan SOP tertentu untuk menyiapkan diri kita dalam urusan haji untuk tahun 2020-2021. Baik. Dan akhirnya kita semua tahu bahawa tidak ada jemaah haji daripada Arab Saudi yang dibenarkan untuk menunaikan haji. Hasil daripada perbincangan 2020-2021 ini kita gunakan pada tahun 2022 dan 2023, dua tahun yang baru lepas ini, di mana dibenarkan jemaah haji Malaysia untuk pergi menunaikan haji. Kita melaksanakan dengan jayanya perancangan-perancangan serta pelbagai SOP mengikut pada protokol-protokol kesihatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Jadi alhamdulillah, saya rasa tabung haji dan Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil berat dan mengambil tanggungjawab ini untuk memastikan situasi berkenaan dengan pandemik COVID ini tidak mengakibatkan keburukan kepada jemaah haji dan juga operasi. Faham. Adakah tabung haji merancang untuk menambahkan petugas atau pegawai kesihatan? Sebenarnya saya rasa kalau kita tengok di sini pada tahun 2022 dan 2023 yang baru lalu, kita telah pun menyusun semula dari segi jumlah dan juga dari segi kepakaran rombongan petugas perubatan untuk tangani sebarang kemungkinan COVID. Itulah pun kita lakukan. Dan di antara perkara-perkara juga yang kita lihat di sini ialah dari segi ubat-ubatan yang bersesuaian untuk tangani COVID. Kemudian anggota-anggota rombongan perubatan yang dibawa daripada Malaysia ke Arab Saudi juga di kalangan mereka yang berpengalaman menangani kes-kes COVID di Malaysia. Kemudian kita juga mengadakan zon rawat dan rehat bagi mereka yang jika dijangkiti ataupun mempunyai simptom-simptom COVID ini, kita diasingkan. Di hotel pun ada zon rawat dan rehat ini, dan di hospital-hospital kita pun ada juga zon tersebut. Dan kita sentiasa menasihat dan memberi peringatan pada jemaah haji secara berterusan berkenaan dengan perkara ini. Jadi saya rasa kita akan meneruskan juga semua perancangan dan pengalaman yang kita lalui tahun 2020-2023 ini untuk kita lalui pada tahun yang akan datang ini. Dan alhamdulillah, saya ingin memberi satu keyakinan di sini kepada semua di luar sana bahawa perkhidmatan kesihatan Malaysia memang juga diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi di antara yang terbaik. Dan dengan itu, dari segi macam hospital kita di Tanah Suci semasa operasi haji, permit untuk hospital kita di Mekah dan di Madinah, kita di antara negara yang pertama diberi permit untuk mengoperasi hospital kita. Begitu juga dengan ambulans. Setiap tahun kita kena buat pemeriksaan ambulans, dan setiap tahun kita dah juga diberi permit yang pertama untuk mengendalikan ambulans. Jadi sebenarnya banyak negara-negara yang telah datang kepada kita bukan saja nak belajar dari segi pengalaman urusan haji secara khusus, tetapi juga dari segi bagaimana kita mengendalikan dari segi perubatan dan kesihatan para jemaah haji. Baru-baru ini pun beberapa negara telah datang berjumpa dengan kita kerana belajar. Kerana mereka juga melihat bahawa kadar kematian, walaupun mati dan hidup ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita lihat dari segi statistiknya, kadar kematian Malaysia, jemaah haji Malaysia adalah jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara yang lain dari segi nisbahnya. Jadi baru-baru ini juga apabila saya berjumpa dengan Timbalan Menteri Haji Arab Saudi, beliau juga menunjukkan minat untuk memahami apakah cara yang kita lakukan dari segi awal sehinggalah di sana
bagaimana kita menjaga kesihatan para jemaah haji. Ya, Dan Masya saya Allah. rasa itulah juga yang kita kata dari segi pemeriksaan kesihatan di sini dan juga penjagaan di sana. Masya Allah. Bila dengar ni kan, macam sebagai anak ni rasa, ya Allah, hai. Kita serahkan urusan mak kita pada tangan insya-Allah orang yang mengenal amanah ni kan. Maksud persiapan sebelum, semasa dan balik kita yakin insya-Allah betul kita ikhtiar saja. Syukur alhamdulillah. Dan tadi kalau kata tadi timbalan Menteri Haji minta dia tambah kota sikit Datuk Seri. Itu dibisik. Baiklah, kita akan berehat sedikit. Kembali lepas ini kita nak fahamkan juga antara lain apakah kalau dulu sebelum-sebelum ni kita dengar tular bahawasanya saya ni kencing manis sikit je itu pun tak dapat pergi. Apa ni tabung haji tak toleransi dan sebagainya kan. Sebenarnya ada sebab musababnya. Dengarkan, insya-Allah kita akan cari jawapannya bersama dengan Datuk Seri kejap lagi insya-Allah. Syukur alhamdulillah, kita teruskan. Yang paling penting sekarang ni kita nak fahamkan persiapan. Moga-moga ada rezeki kita pergi tahun depan, kita dah bersiap siaga ni Datuk Seri. Kita juga tadi sebab kita dah sentuh tentang COVID ni alang-alang, kita nak tahu apa perbezaan atau penambahbaikan pemeriksaan semasa ataupun sebelum COVID menjelma ni kan. Apakah perbezaan ataupun penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh tabung haji? Baik, terima kasih. Seperti yang saya tekankan tadi, bahawa kesihatan yang baik adalah merupakan juga syarat istitaah itu sendiri, ya. Kemampuan dari segi kesihatan untuk menunaikan ibadat haji. Dan ini juga merupakan peraturan yang telah pun ditetapkan oleh tabung haji, di mana setiap jemaah haji Malaysia yang nak pergi menunaikan haji, mereka harus melalui pemeriksaan kesihatan dan lulus pemeriksaan kesihatan baru dibenarkan untuk mereka menunaikan haji. Ya? Okey. Jadi apakah sebenarnya objektif kita membuat pemeriksaan kesihatan ini? Satu ialah untuk kita menilai bakal-bakal haji ini dari segi tahap kesihatan mereka dan keupayaan dari segi mental dan fizikal mereka untuk melalui perjalanan haji yang begitu mencabar selama 40 hari yang lebih ini dengan baik, ya. Yang kedua ialah untuk kita juga mengesan dari awal sebarang penyakit-penyakit yang mereka hadapi supaya kita boleh menstabilkan dengan rawatan, menstabilkan penyakit-penyakit tersebut atau mengawal kedudukan dan tahap kesihatan mereka itu. Yang ketiga ialah untuk kita merekodkan status kesihatan mereka supaya dapat dijadikan rujukan semasa nanti para pegawai-pegawai perubatan di Arab Saudi nanti oleh hospital-hospital tabung haji nanti, klinik-klinik kita ada rujukan rekod dari segi sejarah kesihatan mereka. Dan juga kita ialah untuk melihat juga bakal-bakal haji yang wanita yang hamil juga tidak dibenarkan untuk pergi menunaikan haji. Itu begitu jelas dalam buku rekod kesihatan ada disebut di situ. Kena ikhtiar lah kan. Kena ikhtiar. Tahu apa-apa jadi. Yes. Faham. Itu kena ikhlas daripada sendiri untuk declare iklan. Yang terusnya ialah kita memastikan supaya para jemaah haji sepanjang berada di tanah suci nanti tidak menghadapi sebarang masalah, tidak terganggu ibadah mereka dengan kesihatan mereka itu. Tidaklah terganggu ibadah mereka dan juga ianya kalau mereka jatuh sakit yang keadaan yang kronik dan sebagainya akan membebankan diri mereka dan juga membebankan kadang-kadangnya waris-waris mereka atau sanak saudara mereka yang ikut sama dan juga rakan-rakan sebilik. Ya, jadi itu amat penting. Jadi dengan itu sejak daripada beberapa tahun ke belakang ini kita menambah beberapa kriteria pemeriksaan kesihatan dan juga bagi mereka yang umur 60 tahun ke bawah tetapi mempunyai simptom-simptom dan kriteria kesihatan tertentu juga diminta untuk akan membuat pemeriksaan ini. Ya. Jadi kepada semua jemaah bakal-bakal insya-Allah anak-anak barangkali boleh bantu mak ayah nak dapatkan maklumat ni kat mana? Tolong rujuk ke website bagaimana cara untuk dilaksanakan dan sebagainya. Jadi Datuk Seri kita juga nak fahamkan pada mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Contoh tadi kita dah sentuh 3 serangkai barangkali ada masalah buah pinggang nak perlu dialisis sebagainya. Adakah mereka ini memang perlu lupakan saja peluang untuk menunaikan haji? Baik, bakal-bakal haji harus memahami mereka yang menghadapi penyakit-penyakit kronik dan berisiko tinggi dan juga keadaan mereka tidak stabil, ini sebenarnya tidak memenuhi syarat istitaah. Ya?
Jadi mereka harus memikirkan bahawa keadaan mereka ini tidak memungkinkan mereka untuk menyempurnakan haji mereka dengan baik. Ya. Dan juga yang disebut tadi oleh Talib ialah dari segi mereka yang dialisis. Itu dialisis tu memang tak boleh langsung. Faham. Ya, oleh kerana keadaannya dan juga dari segi keadaan di sana juga. Dalam keadaan ramai yang begitu ramai, mereka nak kena buat dialisis setiap beberapa hari sekali kan. Jadi nak pergi mana? Hospital semua penuh dengan orang kan. Jadi akan mengakibatkan memudaratkan diri sendiri. Sampai ke nyawa mereka. Katalah Datuk Seri, saya memang rancang nak meninggal kat sana. Tapi yang penting syaratnya pertama dulu, istita'ah tu. Dia memenuhi istita'ah ke tidak, baru dia jatuh wajib untuk dia nak pergi haji. Ya, betul. Itu yang penting. Baik. Maklum, masya-Allah. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan para bakal-bakal haji untuk jaga kesihatan mereka daripada sekarang ini, daripada awal lagi. Mereka dah tahu giliran mereka pergi bila. Lagi 2 tahun, lagi 3 tahun, dari sekarang ini jagalah. Jangan tunggu sampai 1-2 bulan sebelum nak pergi haji ataupun 1-2 minggu sebelum nak buat pemeriksaan kesihatan baru nak jaga dari segi gula dan sebagainya. Itu sudah terlambat kerana sekarang ini kemudahan-kemudahan kesihatan ini boleh orang kata detect daripada awal 3 bulan ke belakang tahap gula dan sebagainya. Jadi daripada sekarang ini jumpa doktor, dapatkan rawatan, stabilkan penyakit-penyakit mereka supaya apabila sampai giliran mereka untuk tunaikan haji nanti, mereka dapat lulus pemeriksaan kesihatan. Bila Datuk Seri cakap bila dapat panggilan sampai saya terus berdebar, saya rasa debaran ni sama juga dirasai oleh semua jemaah. Saya faham kira-kira kota kita dalam 30,000, 32,000 macam tu. 31,600. 31,600 untuk tahun 2024 ni Mudah-mudahan kita semua terpilih, ya Allah. Tapi sebelum tu Datuk Seri, agaknya bilalah dapat surat panggilan kan? Kita semua menanti, dalam kita berjuta rakyat Malaysia nak mendapatkan kota ni kan. Bila agaknya tempoh yang saya rasa lagi 6 bulan, agaknya berapa bulan sebelum untuk menunaikan haji itu saya patut dapat surat? Baik. Insya-Allah tabung haji sekarang ini di peringkat akhir untuk nak mengeluarkan surat tawaran tunai haji. Ya, ini sebenarnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang tabung haji terima daripada pelbagai saluran. Jadi saya harap dalam tempoh yang terdekat inilah, saya rasa dalam bulan akhir Januari ini ataupun awal Februari ini, insya-Allah kita akan mula keluarkan surat. Dan sekarang ini kita di peringkat yang terakhir untuk penentuan kadar bayaran haji juga. Bakal haji yang patut pergi tahun lepas tetapi belum dapat dipanggil oleh kerana pada tahun 2020-2021 tu tidak ada haji sebab Covid. Jadi tertunda dan masih lagi ada berbaki sedikit lagi yang tertunda inilah yang akan juga diberi keutamaan dahulu. Seterusnya mereka yang akan pergi pada tahun 2024 akan juga menyusuli. Jadi insya-Allah kita akan memberi surat tawaran ini kepada mereka dahulu. Sebelum kita bagi pada orang-orang yang lain, insya-Allah. Faham, masya-Allah. Yang paling penting sekarang ni kita beri tumpuan. Tadi Datuk Seri dah nyatakan dengan sangat jelas apa syarat-syaratnya. Akaun kena ada, yang 1,300 tu kena buka, mendaftar dan sebagainya. Itu semua kita kena penuhi terlebih dahulu. Perlu dapatkan maklumat yang jelas, iaitu dapatkan daripada sumber-sumber yang sahih seperti daripada Facebook. Tabung haji dah follow ke belum? IG dah follow ke belum? Website dah tengok ke belum? Jadi kena dapatkan maklumat-maklumat ini. Minta tolong anak-anak yang kat rumah tu bantu mak ayah kita. InsyaAllah kita akan berehat sedikit. Kembali lepas ini kita nak faham lagi, nak tahu dengan lebih terperinci lah apa antara saranan, persiapan barangkali untuk kita bakal dijemput menjadi jemaah haji, insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, tabung haji kerajaan negara kita Malaysia sentiasa dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jemaah Malaysia berbanggalah kita diuruskan oleh pengurusan haji yang terbaik di tahap dunia. Dan mesti ada sebab, mesti ada faktor-faktor membuatkan mereka tabung haji bagus sangat, speaking bahasa dia orang lah. Agaknya Datuk Seri, kita nak faham kepada jemaah sebagai satu ketenangan buat kita semua, bahawasanya apa antara perkhidmatan yang telah tabung haji sediakan di sana. Mungkin nak kongsikan asetnya, klinik ada berapa ramai petugas. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan? Baik, terima kasih tadi. Saya rasa perkhidmatan kesihatan dan perubatan jemaah haji Malaysia ini adalah satu rantaian yang cukup lengkap
dan sempurna. Kerana ianya bermula daripada sekarang ini. Daripada Malaysia sendiri? Daripada Malaysia lagi. Kursus asas haji dan kursus-kursus haji ada satu ruang atau slot yang diberikan kepada pegawai-pegawai perubatan untuk menerangkan bagaimana jemaah haji seharusnya menjaga kesihatan mereka daripada sekarang ini. Sekarang ini berapa bulan lagi sebelum pergi haji. Betul. Tapi daripada sekarang ini dah jaga kesihatan. Ini diterangkan daripada awal lagi. Seterusnya nanti ada pemeriksaan kesihatan, satu lagi saringan. Seterusnya lagi nanti bila pergi ke sana. Di sana nanti kita bawa sekali dengan kita 300 petugas perubatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pelbagai aspek lah, dari segi adanya doktornya, adanya jururawatnya dan pelbagai bidang kepakaran mereka. Daripada 300 tu 70 orang adalah doktor. Dan dalam 70 tu ada pakar-pakar doktor juga lagi. Jadi ini satu yang saya rasa amat bertuah. Jemaah Haji Malaysia yang hanya 31,000 mempunyai 70 doktor menjaga mereka dan hampir 10 orang pakar doktor yang menjaga mereka. Ini saya rasa satu menunjukkan bahawa prihatinnya tabung haji, Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia untuk menjaga para jemaah haji kita. Ini tidak terdapat oleh mana-mana yang lain, negara-negara yang lain. Itu yang mereka datang untuk nak mempelajari dan memahami. Ya? Jadi penjagaan kesihatan para jemaah haji kita ini bukan saja di sini dari segi pemeriksaan, sampai di sana juga. Dengan kita adakan juga dari segi kemudahannya klinik. Baik. Kita ada klinik di hampir setiap bangunan di Mekah dan juga di Madinah. Ya, jadi para jemaah haji dia tak payah nak kena naik bas ke, dia nak kena tahan teksi nak pergi hospital ataupun klinik. Dia tekan lift turun bawah, dah ada klinik di bangunan yang sama. Ya, kebanyakan bangunan kita mempunyai klinik. Baik. Jadi dah ada doktor menunggu mereka. Dan ianya dibuka daripada awal pagi sehingga malam pukul 10 malam baru tutup. Jadi ini perkhidmatan yang diberi. Dalam pada itu juga kita mempunyai hospital. Kita ada hospital di Mekah, kita ada hospital di Madinah yang kita ada hampir lebih kurang 300 lebih katil kedua-dua tempat ini untuk mereka yang perlu pada rawatan lanjutan. Dah sampai klinik rasanya perlu masuk hospital, dia akan masuk dulu hospital tabung haji di Mekah ataupun di Madinah. Jika ada lagi perlu rawatan yang lebih lanjut, baru kita hantar kepada hospital Arab Saudi. Jangan juga risau hospital Malaysia ke, hospital Arab Saudi ke, oleh kerana dia ni jemaah haji, tetamu Allah, mereka akan dapat semua perkhidmatan itu secara percuma. Yang paling penting sekali diuruskan oleh tabung haji. Diuruskan oleh tabung haji, insya-Allah. Jadi walaupun ada kadang-kadanya jemaah haji perlu membuat orang kata pembedahan yang besar di hospital Arab Saudi, ianya juga secara percuma. Jadi orang nak duduk, ada yang koma untuk beberapa bulan juga secara percuma. Diuruskan oleh tabung haji dan juga dengan kerajaan Arab Saudi. Jadi ini juga adalah perkhidmatan disediakan. Kita juga mempunyai ambulans sendiri. Kita ada 20 buah ambulans. Jadi untuk nak bawa pesakit-pesakit lah kepada tempat-tempat yang diperlukan. Ini juga semasa masyair, iaitu semasa Arafah, Muzdalifah dan Mina juga kita ada ambulans kita untuk sentiasa standby untuk menjaga para pesakit-pesakit kita. Dan kita ada farmasi yang kita bawa ubat-ubatan daripada Malaysia. Dan ubat-ubatan ini juga merupakan ubat-ubatan yang boleh dikatakan berkualiti tinggi. Kerana kita nak jemaah haji kita ini sihat, cepat. Jadi mereka boleh makan ubat yang lebih berkualiti lah. Ya. Dan kita juga menyediakan beberapa perkhidmatan tambahan yang lain. Contohnya fisioterapi. Maklum sajalah. Mereka ni satu dah berumur dan kedua rajin pula pergi masjid, ulang bergerak sana sini. Alhamdulillah 5 kali sehari. Jadi kadang-kalanya agak kaki mereka tu ataupun lutut-lutut mereka tu agak
Perlukan rawatan, perlukan fisio. Fisio. Jadi mereka boleh pergi ke fisio. Kita ada hampir 8 orang fisio di Mekah dan di Madinah untuk nak membantu mereka lah untuk pulih balik dia punya keadaan kaki mereka dan sebagainya untuk mereka dapat menyempurnakan ibadat mereka. InsyaAllah. Begitu juga dentist. Kita ada dentist. Untuk gigi. Untuk gigi. Itu Ya betul, kalau sakit gigi tak jadi kerja. tak boleh. Dia malam tu juga dia ketuk pintu doktor. Nak suruh dia buka pintu doktor juga nak buat juga gigi dia. Ya betul. Jadi kalau dia pergi ke hospital Arab, jadi kadang-kadangnya dari segi masalah komunikasi dan sebagainya, mungkin dia tidak dapat rawatan yang betul. Jadi kita ada dentist sendiri untuk dan rawatan dentist ini juga agak orang kata popular jugalah. Jadi penat juga dentist tu daripada pagi sampai malam. Untuk memberi rawatan, ya. Maklum sajalah juga satu lagi ialah para jemaah haji kita banyakkannya telah lanjut usia. Jadi gigi mereka itu perlu juga dijaga dengan lebih teliti. Lebih teliti. Kita juga ada orang kata doktor-doktor mental. Jika ada kemurungan, tekanan-tekanan semasa anxiety di sana, kerana mereka berjauhan daripada keluarga. Jadi keluarga tidak ada di sana untuk memberi bantuan dan sokongan dan sebagainya. Jadi mereka duduk dalam suasana yang berbeza daripada rumah. Jadi nak dengan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Jadi ada kadang-kadangnya ada tekanan. Jadi kita ada kaunselor dan juga kita ada pakar-pakar mental. Jadi ini semua, dan kita satu lagi yang agak berbeza daripada yang lain dan kita telah memperkenalkan beberapa tahun yang kebelakangan ini ialah kita mempunyai satu pasukan dari doktor-doktor kesihatan awam. Doktor ini kerja dia tiap-tiap hari pergi bilik ke bilik. Satu bilik. Dia tengok sakit apa, ada yang kadang-kadangnya ada jemaah dia sakit, dia takut nak pergi klinik. Kerana dia takut bila ditahan di hospital, dia ingat dia tak dapat pergi Arafah. Faham. Jadi sebenarnya kita bawa semua jemaah haji yang sakit di hospital pun pergi Arafah. Itu kita ada juga perkhidmatan tersebut. Jadi tim kesihatan awam ini dia akan pergilah. Bukan saja dia pergi cek, tapi dia juga memberi penerangan dan nasihat kesihatan kepada para jemaah haji kita. Jadi alhamdulillah ini di antara perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Memang world class. Alhamdulillah. Bila kita dengar buat yang terbaik. Bila kita dengar tu Datuk Seri, kita sebagai anak lah kan, bila kita katalah mak nak pergi, mak umur 60-an, 70-an, dengan apa yang Datuk Seri kongsi ni, mungkin tak boleh kongsikan semua. Barangkali apa yang sedia ada ni, subhanallah, rasa tenang sangat. Betul lah kalau kata dunia memandang tinggi pada tamu haji, memang itulah kata orang tu, kita memandang tinggi pada apa yang telah tamu haji lakukan. Terima kasih banyak tamu haji. Mungkin Datuk Seri dalam ruang yang ada ni, Datuk Seri boleh kongsikan juga apakah saranan, pesanan sebagai orang yang bertanggungjawab dengan pasukannya yang ada ni, bertanggungjawab untuk memikul amanah, nak memastikan bukan saja nak terbangkan 31,600 ya untuk menekan haji, tapi nak pastikan ibadah ni sempurna. Besok-besok bukan saja kita disoal oleh keluarga dan sebagainya, kita disoal oleh Allah nanti. Mungkin Datuk Seri bolehlah bagi juga saranan, persiapanlah untuk jemaah-jemaah supaya bekerjasama dengan tamu haji. Tamu haji boleh uruskan jemaah dengan mudah, insya-Allah semuanya sempurna dengan izin Allah. Baik, alhamdulillah. Saya rasa kita menyentuh pada hari ini ialah berkenaan dengan kesihatan. Jadi saya rasa saya tidak boleh lagi lari daripada memberi penekanan semula bahawa kesihatan mental dan fizikal ini amat penting dalam kita menunaikan ibadat haji. Dengan jelas hari ini kita dapat peluang 60 minit duduk bersama Datuk Seri untuk kita kupas sama-samalah, kita beri tumpuan dan fokus kepada persiapan diri dan juga kesihatan. Untuk sebarang maklumat lanjut boleh dapatkan di website dan juga di sosial media. Jadi alhamdulillah kita doa sama-sama moga kita terpilih. Yang paling penting sekali kita diuruskan oleh pasukan terbaik dunia, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih dan tahniah kepada tamu haji, dan tahun hadapan kira-kira 31,600 jemaah haji akan berangkat ke tanah suci Mekah. Insya-Allah kita antara mereka yang bakal terpilih, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pastinya setiap tahun rutinnya adalah sama. Namun ia mungkin akan berubah mengikut keadaan semasa. Bertitik tolak daripada perkembangan ini, bakal jemaah haji perlu mengikut lorong yang betul, sentiasa cakna dan peka tentang aspek-aspek pengurusan dan persediaan mental serta fizikal. Dan insya-Allah semoga apa saja kami kongsikan input hari ini dapat memberi sikit sebanyak boleh digunakan sebagai panduan dan persediaan kita ke sana, insya-Allah, dalam usaha memperolehi haji yang mabrur. Terima kasih kerana menonton. Insya-Allah ada rezeki rumah, kita jumpa lagi, satukan ummah dengan ilmu dalam membentuk Malaysia Madani. Saya Abu Talib Husin, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri.